Halo, selamat pagi semua murid. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Selamat pagi, Cikgu. Cikgu. Gimana hari ini? Sehat. Oke, baguslah kalau macam tuh. Oke, sebelum kita memulakan kelas, macam biasa, Safwan baca doa dulu. Baik, Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala nu'mina wa syu'ila min huda wa marimin. Rabbi sirri amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Safwan. Oke, sebelum kita memulakan kelas, saya mau tanya, ketua kelas terus hadirkah semua hari ini? Ya, Cikgu. Semua Hadir, Cikgu. Hadir, Cikgu. Oke, baguslah kalau macam tuh. Kenapa cikgu nampak kamu macam lemah jadi hari ini? Oke kah? Oke, Cikgu. Saya oke. Oke, Oke, lagi, Cikgu. Cikgu. Masih bersemangat kah untuk kelas hari ini? Semangat, Masih Cikgu. Semangat, Cikgu. semangat. Baguslah sebab hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru. Tapi sebelum itu cikgu akan tayangkan video dulu dari YouTube ya. Baik, Nanti Cikgu. semua murid tonton, sila fokus dengan video itu. Sebab lepas video tuh cikgu akan soal kamu ya. Baik, Oke, Cikgu. Cikgu. Oke.
Baiklah semua murid, kamu sudah tonton kan video tadi? Menarik Sudah. tak? Menarik, Baik, cikgu. cikgu. Menarik, cikgu. Saya mau tanya semua. Saya mau tanya, uh, boleh kamu kongsikan apa yang kamu paham dari video tadi tuh? Boleh, cikgu. Boleh saya jawab, cikgu? Boleh. Oke, Ros, dipersilakan. Okay. Pada pandangan saya, cikgu, video tersebut adalah berkenaan dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang menggantikan Malayan Union pada tahun 1946 kerana ditolak oleh penduduk tempatan di Tanah Melayu, cikgu. Oke, Ros, kita dengar jawaban yang lain pula. Siapa boleh jawab? Apa yang kamu paham dari video tuh? Cikgu, saya nak jawab. Oke, boleh Sri. Cikgu, apa yang saya faham melalui video ni ialah video ni telah menunjukkan pasal latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Oke, tepat sekali. Jawaban Sri dengan Ros hari ini sangat tepat. Pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, yaitu bab 5 dalam sejarah tingkatan 4. Tapi di akhir pengajaran ini, cikgu harap kita dapat mencapai 2 objektif pada hari ini, sebab hari ini kita akan belajar dua topik, yaitu satu, latar belakang penubuhan Tanah Melayu. Lepas tu yang kedua, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, cikgu harap semua boleh fokus dalam kelas pada hari ini ya. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Jom kita mulakan kelas. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Okey, selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Selamat pagi, cikgu. Selamat sejahtera. Semua ada Selamat ke? pagi, cikgu. Ada, cikgu. Cikgu. Okey, hari ni cikgu tanpa bazirkan masa, cikgu nak terus kepada sesi pengajaran kita pada hari ini, iaitu hari ini kita akan belajar tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Okey, sebelum cikgu nak pergi ke penerangan, cikgu nak tanya, apakah idea anda tentang persekutuan? Siapa boleh jawab? Cikgu, boleh saya jawab? Ya, boleh. Jawapan saya ialah apakah idea tentang persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri yang berada di dalam satu unit. Betul ke, cikgu? Jawapan saya? Betul, betul Safwan. Okey, tapi cikgu nak tambah sedikit lagi berkaitan dengan persekutuan. Okey, betul apa yang dikatakan oleh rakan kamu semua, rakan kamu Safwan. Okey, persekutuan merupakan gabungan beberapa buah negeri bawah satu unit kerajaan. Dan persekutuan ini juga dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, kita tengok. Apakah itu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, Persekutuan Tanah Melayu ni merupakan satu persekutuan atau satu langkah yang diperkenalkan oleh pihak British untuk menggantikan Malaya Union 1946. Kenapa mereka nak untuk gantikan Malaya Union 1946 ni? Sebab penubuhan atau pengenalan Malaya Union 1946 ni telah ditolak oleh penduduk tempatan. Jadi British juga berhasrat untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi untuk mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu ni, mereka juga telah menubuhkan satu jawatan kuasa, iaitu dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kerja. Okey, Jawatan Kuasa Kerja ni
terdiri daripada 3 golongan. Okey, sebelum tu sebelum cikgu nak pergi kepada golongan yang terdiri dalam jawatankuasa ni, cikgu nak terangkan bila jawatankuasa ni ditubuhkan. Okey, jawatankuasa kerja ni ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Kita dilihat di sini. Okey, kemudian cikgu nak juga terangkan apa matlamat utama penubuhan jawatankuasa kerja ni adalah untuk mencadangkan perlembagaan yang alternatif ataupun untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi secara umum kamu semua boleh faham yang jawatankuasa kerja ni dia punya rangka kerja dia, skop tugas dia adalah untuk merangka perjanjian persekutuan. Okey, kita tengok siapa yang terdiri daripada jawatankuasa kerja ni. Okey, umumnya kita tahu kita ada tiga pihak yang berada di bawah jawatankuasa kerja ni. Yang pertama sekali wakil-wakil Raja Melayu, yang kedua pula wakil UMNO, dan yang ketiga pula wakil pegawai kerajaan British. Okey, jika dilihat bahagian wakil pegawai kerajaan British ni, mereka semua ni pernah terlibat dengan Malayan Union ya. Okey, tanpa masingkan masa, kita terus pergi pada slide yang seterusnya. Okey, jawatankuasa kerja ni juga macam cikgu cakap tadi, okey, jawatankuasa kerja ni mereka telah ditubuhkan untuk apa? Untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi berikut merupakan cadangan yang dikemukakan oleh jawatankuasa kerja, iaitu wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan juga pegawai British. Okey, apa cadangan pertama mereka? Okey, kita lihat cadangan pertama mereka adalah menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat. Okey, cadangan kedua pula memuliakan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, yang ketiga menjaga kedaulatan istimewa orang-orang Melayu dan juga kepentingan sak kaum lain. Okey, yang keempat menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap rakyat. Okey, slide ini menunjukkan cadangan yang dikemukakan oleh jawatankuasa kerja dalam perjanjian persekutuan. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, walaupun British menubuhkan satu pertubuhan pemimpin-pemimpin di Tanah Melayu, tetapi terdapat juga pendapat yang berbeza dengan sesekian nasionalis Melayu radikal. Okey, kita tengok siapa tu gerakan nasionalis Melayu radikal ni. Okey, kenapa gerakan nasionalis ni diperkenalkan? Kerana pihak British telah mengetepikan PKMM daripada jawatankuasa kerja. Okey, PKMM ni merupakan Parti Kebangsaan Melayu Malaya yang dipengerusi oleh Dr. Burhanuddin Al-Almi. Ni nampak tak gambar ni? Nampak ke? Nampak cikgu. Cikgu. Nampak cikgu. Beliau merupakan Dr. Burhanuddin Al-Almi, iaitu presiden kepada Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey, gerakan nasionalis Melayu radikal ni juga menubuhkan satu gabungan iaitu dikenali sebagai Gabungan Putra. Okey, Gabungan Putra ini terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Sebenarnya dekat sini ada masalah teknikal. Yang kedua pula Angkatan Pemuda Insaf. Yang ketiga Gerakan Angkatan
Muda, yang keempat Hizbul Muslimi, yang kelima Barisan Tani Malaya, yang keenam Angkatan Wanita. Yang pertama ni menunjukkan Dr. Burhanuddin Al-Ilmi seperti yang saya beritahu tadi, iaitu Presiden atau Pengerusi Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okay, gambar kedua pula menunjukkan kepada Ahmad Bostaman, iaitu Presiden Angkatan Pemuda Insaf. Yang ketiga pula menunjukkan Ismail, iaitu mereka dua ni merupakan ketua kepada Gerakan Angkatan Muda. Yang kelima pula menunjukkan Barisan Tani Malaya. Okey, kita terus pergi kepada slide yang seterusnya. Setakat ni jelas ke? Jelas, cikgu. Setakat ni jelas ke? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, kita pergi kepada slide yang terusnya, iaitu pengembangan Nasionalis Melayu Radikal. Nasionalis Melayu Radikal yang bernama, diorang bergabung dengan namanya Putra. Mereka ni pertama sekali kita tahu sebab pertama atau punca pertama yang mereka bergabung kerana pihak British tidak sertakan mereka dalam jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan semata-mata untuk merangka perjanjian persekutuan. Jadi apa matlamat yang mereka lakukan? Pertama sekali mereka bertujuan untuk membebaskan tanah air daripada penjajah. Jadi Gerakan Nasionalis Melayu ni juga merupakan satu gerakan atau satu golongan yang tidak berkompromi dengan penjajah. Maksudnya mereka tidak mahu bekerjasama dengan penjajah, mereka mempunyai pendapat yang berbeza dengan penjajah kita. Yang kedua pula memperjuangkan hak semua kaum dan memberi penekanan kepada hak kebebasan bersuara. Bagaimana cara mereka memberi hak kebebasan bersuara ni adalah menerbitkan akhbar. Salah satu akhbar yang diterbitkan oleh mereka adalah Suara Rakyat, untuk membuka minda rakyat kepada idea yang lagi bebas, iaitu menunjuk kepada arah kemerdekaan. Yang ketiga pula fahaman yang disampaikan oleh golongan Nasionalis Melayu Radikal ni, iaitu fahaman kebangsaan, juga telah diterima oleh sesetengah masyarakat di Tanah Melayu. Jadi mereka juga berjuang untuk pembelaan terhadap ketidakadilan, iaitu mereka mempunyai pendapat bahawa terdapat beberapa prinsip dan falsafah yang dikemukakan oleh pihak penjajah mempunyai ketidakadilan. Jadi mereka juga merupakan salah satu golongan penjuang untuk mendapatkan keadilan terhadap rakyat tempatan. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Selain daripada golongan Nasionalis Melayu Radikal, terdapat juga satu lagi pertubuhan gabungan, iaitu AMCGA. AMCGA ni merupakan salah satu gabungan daripada beberapa pertubuhan bukan Melayu. Maksudnya CGA ni ditubuhkan oleh golongan bukan Melayu. AMCGA ni terdiri daripada All Malayan Council of Joint Action. Mereka ditubuhkan kerana mereka berpendapat bahawa jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Kita tengok siapa yang berada di bawah AMCGA ni. Antaranya ialah PMFTU, iaitu Pan Malayan Federation of Trade Union. Setiausahanya ialah Chen Long. Untuk pengetahuan pelajar semua, AMCGA ni presiden dia adalah Tan Cheng Lock.
Okey, kita tengok yang MDU ni. Okey, MDU ni merupakan Malayan Democratic Union yang dipengerusi oleh John Iber, dan MIC Malaysian Indian Congress dipengerusi oleh John Tivier. Okey, mereka juga mempunyai pendapat iaitu jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Jadi mereka bekerjasama dengan gabungan Putra untuk memberi penentangan terhadap perlembagaan persekutuan. Okey, jadi kenapa mereka berasa jawatan kuasa kerja itu tidak demokratik? Kerana jawatan kuasa kerja, jika anda lihat pada slide yang sebelumnya, seperti yang saya nyatakan, jawatan kuasa kerja ni terdiri daripada tiga pihak saja, iaitu wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan juga wakil pegawai British. Maka mereka berpendapat bahawa jawatan kuasa kerja ini tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Maka mereka berasa iaitu AMCJ ni mempunyai pendapat bahawa penubuhan pengenalan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Oleh sebab itu, mereka juga bergabung bekerjasama dengan gabungan Putra dan melakukan penentangan secara terbuka. Okey. Ini merupakan tokoh-tokoh yang terdapat di AMCJ, iaitu Tan Chet Lock dengan John Tivier. Tan Chet Lock merupakan pengerusi kepada AMCGA dan John Tivier merupakan Presiden MIC Malayan Indian Congress. Okey, apabila gabungan Putra dan juga AMCGA ini bergabung, mereka telah mengemukakan beberapa cadangan. Okey, cadangannya adalah dikenali sebagai draft kepada perlembagaan rakyat. Okey, kita tengok apa yang cadangan yang dikemukakan oleh mereka. Okey, cadangan yang dikemukakan oleh Putra adalah kedudukan bahasa Melayu, yang kedua pertahanan dan hal ehwal luar negeri, yang ketiga syarat kewarganegaraan tanah Melayu, yang keempat pula bendera dan lagu kemerdekaan. Yang empat ini merupakan cadangan yang dikemukakan oleh Putra, gabungan Putra. Yang seterusnya kita tengok cadangan yang dikemukakan oleh AMCJ. Mereka juga mengemukakan beberapa cadangan, antaranya adalah penyatuan tanah Melayu dengan Singapura, sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja perlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi Melayu, yang ke-5 pula syarat kewarganegaraan, yang ke-6 pula adat istiadat dan agama Melayu, agama Islam, maaf. Jadi kedua-dua cadangan ini digabungkan dan mereka telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikenali sebagai perlembagaan rakyat. Tetapi pada satu masa, iaitu British juga telah menolak perlembagaan rakyat itu dan mereka juga telah menerima perjanjian persekutuan tanah Melayu yang digubal oleh jawatan kuasa kerja. Okey, maka apabila British telah menolak perlembagaan rakyat ini, maka gabungan Putra dan AMCJ ini AMCJ telah menganjurkan artal pada 20 September 1947. Dan 20 Oktober 1947 ini dikenali sebagai Hari Hartal Semelaya yang disokong oleh Dewan Perniagaan China. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, cikgu nak tanya, apakah idea anda tentang artal? Siapa boleh jawab? Apakah idea anda tentang artal? Saya cikgu. Ya. Pada idea saya, pada pandangan saya, harta ini merupakan sebuah proses yang memprotes sebuah parti itu tanpa keganasan. Ya, arta ni merupakan satu proses yang mana betul yang jawab oleh Rochelle. Jadi betul yang apa yang dikatakan oleh Rochelle, iaitu artal merupakan satu protes yang mana
tutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh perniagaan. Protes ini juga merupakan satu protes tanpa keganasan, iaitu seperti yang saya katakan tadi, menutup semua permis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan juga ladang. Okey, dengan ini cikgu harapkan penerangan saya berkaitan dengan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni dapat memberi idea kepada anda semua untuk menghasilkan satu tugasan yang saya nak bagi sekejap lagi. Okey, Boleh cikgu. semua faham ke setakat ni? Okey, jadi faham Faham, Okey, cikgu. jadi sekarang cikgu nak bagi satu tugasan kepada anda semua, iaitu setiap murid perlu menghasilkan sebuah peta buih tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang kita telah belajar tadi. Jadi saya harapkan nanti saya akan kongsikan link Google Drive dalam grup WhatsApp kita, grup WhatsApp kelas kita. And then kamu boleh siapkan tugasan yang diberi dan hantar kepada Google Drive tu. Nanti cikgu akan semak dan cikgu akan pilih beberapa peta buih yang terbaik, ya. Okay, dengan ini saya harapkan segala penerangan yang saya beri ni dapat meningkatkan pengetahuan kamu semua tentang latar belakang penubuhan persekutuan. Setakat ni ada soalan ke? Ya, ada Berkaitan cikgu. dengan Sedikit tajuk dengan Okey, kalau tak ada, dengan ini saya mengakhiri sesi pengajaran kita. Sekian, terima kasih, ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, go. Selamat pagi semua dan salam sejahtera, sehat semua. Sehat Cikgu. cikgu. Sehat, cikgu. Alhamdulillah kamu semua dah sihat. Saya pesan pada saya ingin bernasihat kepada kamu semua. Sekarang ni sudah masuk musim endemik, jadi saya minta kamu semua jaga SOP dan juga jaga segala pencegahan berkaitan dengan COVID-19, ya, sebab kita tahu bahawa walaupun sudah masuk musim endemik, tapi kita mesti tetap berjaga-jaga dalam mengelakkan berlakunya penularan COVID-19, ya semua. Jelas semua? Jelas cikgu. Baik, cikgu. Baiklah. Baiklah, cikgu akan memulakan aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, sebelum itu cikgu nak kamu semua sediakan satu kertas A4 dan juga alat tulis kamu di hadapan kamu. Dan kamu sudah sediakan peralatan yang cikgu sebutkan tadi? Sudah cikgu. Sudah, Bagus. cikgu. Baiklah. Baiklah, cikgu minta kamu lukiskan satu jadual yang di mana terdapat 4 bahagian kotak seperti yang cikgu tunjukkan ini. Ada 4 kotak, ada 4 bahagian. Okey, baiklah. Baiklah, sudah semua? Baiklah. Okey. Okey. Di bahagian pertama, di kotak yang pertama, cikgu minta kamu tulis tajuk utama ialah penumbuhan jawatan kuasa kerja. Dan di bawahnya pula ialah tulis tahun ditubuhkan. Jangan lupa tinggalkan sedikit ruang di antara untuk kamu isi maklumat nanti, ya. Dan kemudian di bawahnya pula tulis matlamat penubuhan. Okay. Kotak di bahagian pertama sudah cikgu ceritakan. Okay, kita balik pada kotak yang kedua. Kotak yang kedua ialah cikgu ada 4 tajuk, iaitu ada 4 poin yang perlu kamu isi, iaitu yang kamu perlu tulis, iaitu yang pertama ialah ahli jawatan kuasa kerja, dan di bawahnya pula ialah wakil British. Yang kedua ialah wakil Raja-Raja Melayu, dan yang ketiga ialah wakil UMNO. Tapi antara tiga-tiga tu tinggalkan sedikit ruang untuk kamu isikan maklumat-maklumat yang kamu akan tulis nanti dalam kotak itu tersebut.
Sudah semua? Sudah cikgu. Okey, baiklah. Kita balik kepada kotak yang seterusnya, iaitu kotak yang ketiga. Baiklah, di kotak yang ketiga, cikgu minta kamu tulis ni. Tajuk poinnya ialah pegawai, pemerhati dan penasihat undang-undang. Dan kotak yang terakhir pula ialah kotak keempat ialah kamu tulis poin yang itu iaitu cadangan jawatan kuasa kerja. Baiklah. Berdasarkan 4 kotak tersebut, cikgu minta kamu isikan maklumat-maklumat yang cikgu nyatakan berdasarkan poin cikgu katakan itu. Jadi, cikgu berikan sedikit masa untuk kamu isikan kotak jawapan kamu dalam kotak tersebut. Nanti cikgu akan pilih antara kamu semua ataupun kamu semua sukarela. Tapi seorang-seorang lah, jangan sukarela secara terus, secara beramai-ramai nanti cikgu pening. Jadi, cikgu bagi kamu masa lebih kurang 5 minit untuk kamu isikan jawapan kamu di dalam kotak tersebut. Bagi yang sudah siap, cikgu nak boleh sukarela daripada kamu antara kamu semua untuk memberikan jawapan kamu. Cikgu boleh jawab ke? Boleh Seri. Cikgu berikan jawapan pada kamu. Cikgu berikan soalan pada kamu ya. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Soalannya ialah, apakah jawapan kamu di bahagian tarikh penubuhan jawatan kuasa kerja? Pada tahun penubuhan jawatan kuasa kerja ni ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Wow, bagus jawapan kamu, tepat jawapan kamu. Baiklah, terima kasih pada Seri. Okey, baiklah. Seterusnya, siapa yang ingin sukarela ingin menjawab soalan? Saya cikgu. Okey, baiklah Wasia. Baiklah, ini soalan cikgu. Apakah jawapan kamu di bahagian wakil UMNO bagi ahli jawatan kuasa kerja? Okey, untuk bahagian saya di bahagian ahli jawatan kuasa kerja, untuk wakil UMNO tu adalah Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman, Muhammad Yassin dan Haji Megat Yunus. Bagus jawapan kamu Wasia. Baiklah, cikgu ingat dalam jawatan kuasa kerja bagi wakil UMNO terdapat 3, iaitu Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan Haji Megat Yunus. Betul jawapan yang diberikan oleh Wasia. Terima kasih Wasia atas jawapan itu tadi. Baiklah, kita balik pada yang soalan seterusnya. Siapa yang ingin menjawab soalan yang cikgu akan sampaikan nanti? Saya cikgu. Okey, baik Arina. Ini adalah soalan cikgu yang akan berikan kepada kamu. Baiklah. Apakah jawapan kamu di bahagian di bahagian cadangan jawatan kuasa kerja? Apakah jawapan kamu yang kamu dapat? Okey, jawapan saya untuk di bahagian cadangan jawatan kuasa, yang pertama untuk menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat. Yang kedua, untuk memulihkan kedudukan dan kedaulatan raja-raja. Yang ketiga, untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, yang keempat, untuk menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan jawapan saya yang terakhir untuk cadangan jawatan kuasa kerja ialah untuk mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Itu saja cikgu. Baik, jawapan kamu adalah betul Arina. Cikgu ingatkan bahawa terdapat 5 cadangan jawatan kuasa yang dikeluarkan oleh ahli jawatan kuasa kerja. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Arina ialah menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Yang kedua ialah memulihkan kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu, yang di mana sebelum penubuhan Persekutuan Tanah Melayu,
berlakunya penubuhan Melayu Yuna yang di mana Raja-Raja Melayu telah diganggu-gugat kedudukannya. Dan ini sangat penting bagi penubuhan persekutuan tanah Melayu untuk mengembalikan semula kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okay, yang ketiga ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan seorang kaum lain seperti yang dinyatakan oleh Arena. Yang keempat ialah menumbuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan ini sangat penting kerana untuk memudahkan segala urusan negeri dengan juga urusan kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan. Dan yang kelima ialah menggunakan syarat kewarganegaraan yang ketat yang di mana ada syarat-syarat yang perlu diikuti oleh orang lain, oleh rakyat luar untuk menjadi warga negara tanah Melayu. Okey, baiklah, terima kasih atas jawapan itu tadi, Arina. Baiklah, soalan yang terakhir. Cikgu nak siapa yang ingin sukarela untuk menjawab soalan yang terakhir ni yang cikgu akan berikan nanti. Saya, Cikgu. Okey, Deka. Okey, soalan cikgu ialah apakah jawapan kamu dan siapa pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang dalam jawatan kuasa kerja? Terima kasih untuk soalan, Cikgu. Jawapan saya, pertama untuk penasihat Raja-Raja Melayu adalah Theodore Adams. Dan untuk penasihat undang-undang UMNO pula adalah Roland Bradel. Dan pemerhati dan wakil Gabenor Jeneral pula adalah Sir Raphon. Okey, baiklah. Terima kasih, Deka. Jawapan itu sangat tepat. Dan ada cikgu ingatkan kembali, terdapat 3 individu yang penting sebagai pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang. Di mana yang pertama ialah Theodore Adams, iaitu penasihat Raja-Raja Melayu. Yang kedua ialah Roland Bradel, iaitu sebagai penasihat undang-undang UMNO. Dan yang ketiga ialah Rep Honor, iaitu pemerhati dan wakil Gabenor Jeneral. Bagus jawapan semua. Dan cikgu bangga pada kamu semua kerana berjaya menjawab soalan cikgu dengan tepat dan berjaya. Dan nanti setelah itu, setelah kamu siapkan tugasan tersebut, kamu boleh hantar melalui grup WhatsApp ataupun Google Drive yang cikgu akan berikan di dalam grup WhatsApp nanti. Nanti apa-apa persoalan nanti kamu boleh beritahu di dalam grup tersebut. Itu saja daripada cikgu. Jadi apa-apa sebelum itu cikgu ingin ingatkan lagi pada kamu semua, jaga diri, jaga SOP walaupun sudah masuk musim endemik. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Okey, baiklah. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Sihat cikgu. tak? Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita pergi ke topik kita iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ready tak semua? Ready, cikgu. Ready, Cikgu. Masih Ready, bersemangat? Cikgu. Masih bersemangat ke lemau? Bersemangat Semangat, ya? semangat. Jangan ngantuk. Kita fun-fun saja hari ini. Jadi, semua dah ready tak buka buku teks muka surat 132? Sudah, cikgu. Sudah. Okey, bagus ni murid-murid. Baiklah, kita pergi kepada 5.2 iaitu topik pengajaran kita pada hari ini, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nampak tak skrin yang cikgu share ni? Nampak, cikgu? Okey, baiklah. Saya mau minta Iwan. Iwan baca tu yang faktor penubuhan tu yang pertama. Baik, cikgu. Yang pernah tengok orang Melayu ke, cikgu? Bukan, di atas tu yang faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okay, baik, cikgu. Saya baca ya. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Penubuhannya didorong oleh beberapa faktor seperti penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO serta sekurang pentadbir British. Okey, baiklah. Terima kasih Safwan. Sama-sama, So, cikgu. jadi di sini kita bolehlah nampak keseluruhan apa isi yang akan kita bincangkan berkenaan dengan faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Seperti yang Iwan cakap tadi, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini terbahagi kepada 3, iaitu seperti penentangan orang Melayu terhadap
Malayan Union. Seterusnya diikuti oleh cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO serta sokongan pentadbir British. Baiklah, seterusnya, siapa-siapa mau baca untuk isi yang pertama? Semua Saya, masih di cikgu. sini lah. Okey, Saya, cikgu. baguslah. Siapa tu? Sri, cikgu. Sri boleh baca? Boleh, Nampak cikgu. tak? Nampak, cikgu. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Hal ini disebabkan oleh Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Ahli Parlimen British iaitu Gammans dan Rhys Williams telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Gammans menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk mengubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British, cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Sri. Jadi di sini cikgu mau simpulkan berkenaan dengan faktor yang pertama iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Apa yang Sri baca tadi, di sini kita dapat lihat bahawa mengapa orang Melayu ini menentang Malayan Union. Kerana bagi mereka ia adalah memberi kesan yang buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Jadinya di sini kita dapat lihat adalah dengan adanya Malayan Union itu, institusi Raja-Raja Melayu dan kekuasaan Raja-Raja Melayu terhadap pentadbiran di Tanah Melayu itu telah mendapat dirampas oleh Malayan Union. Jadinya mereka di sini Raja-Raja Melayu tidak mempunyai kuasa dalam urusan pentadbiran di Tanah Melayu pada masa itu. Hal ini menyebabkan rakyat-rakyat di Tanah Melayu, terutama sekali orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO telah menentang pertubuhan Malayan Union ini. Dengan ini, Gammans merupakan wakil Parlimen British yang terdapat di Tanah Melayu tersebut dan juga Rhys Williams yang menyaksikan protes yang dilakukan oleh golongan orang-orang Melayu ini terhadap Malayan Union. Oleh itu mereka telah membuat laporan kepada ahli Parlimen British dan menyebabkan, maafkan saya, bukan kepada ahli Dewan British, tapi mereka telah membuat laporan kepada Dewan Parlimen British dan menyebabkan mereka mencadangkan kepada pihak British agar melakukan perundingan bersama dengan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Setakat ni faham tak yang pasal faktor pertama ni? Faham, cikgu? Faham, Ke cikgu. cikgu terlalu laju? Faham, cikgu. Faham, cikgu? Okey. Seterusnya kita pergi ke faktor yang kedua. Seterusnya siapa mau baca? Deka boleh baca ke tu? Boleh cikgu. Baiklah, Deka boleh silakan baca yang faktor kedua. Okey, faktor kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm MacDonald, Gubernur Jeneral dan Sir Edward John, Gubernur Malayan Union, mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan perkara yang berikut. Pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Kedua, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Ketiga, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur. Keempat, Raja berkuasa dalam perundangan. Yang terakhir, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Sultan Perak bersebagai jurucakap Raja-Raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward John
agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Gamans dan Rhys William menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Surat daripada Baginda berbunyi, tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan Turgopogop-Gapa dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Malayan Union. Sumber Muhammad Tajuddin Abdurrahman 1987. Dato' Onzab Jafar, Petaling Jaya, Pelanduk Publication. Oke, terima kasih Deka. Jadinya di sini kita dapat lihat bahwa faktor yang kedua ini merupakan rentetan daripada faktor yang pertama, di mana seperti yang Cikgu maklum dan seperti yang kawan kamu semua baca tadi, Malcolm McDonald, Governor General, dan Sir Edward Gen merupakan wakil daripada pihak British yang telah melakukan ataupun membuat laporan kepada Dewan Parlimen British setelah kembali ke England. Jadi di sini mereka telah membincangkan kepada pegawai British untuk melakukan rundingan bersama-sama Raja-Raja Melayu dan UMNO dan juga bersama-sama dengan pihak British lah. Jadinya di sini timbul kepada faktor yang kedua kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 ini, Raja-Raja Melayu dan UMNO memberi cadangan kepada pihak British di mana seperti yang Deka nyatakan tadi, mereka telah membuat cadangan di mana penubuhan Persekutuan Bertaraf Naungan bukannya tanah jajahan, di mana di sini Tanah Melayu di bawah Persekutuan Tanah Melayu ini merupakan sebuah persekutuan yang bertaraf naungan, bukannya tanah jajahan. Seterusnya diikuti dengan termeterainya perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Seterusnya kepada jawatan kuasa Persuruhanjaya Tinggi yang menggantikan Governor, Raja berkuasa dalam perundangan, dan akhir sekali adalah perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Di sini kita dapat lihat jelas berbalik kepada faktor yang pertama, di mana apa yang membuatkan Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan cendekiawan dalam kalangan orang Melayu tidak berpuas hati terhadap penubuhan Malayan Union di Tanah Melayu. Seperti yang kita lihat tadi, berbalik kepada isi yang pertama. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union ini adalah disebabkan oleh Malayan Union ini memberikan kesan yang buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Baiklah, di sini cikgu ingin memberikan kamu orang satu bayangan. Sekiranya kamu penduduk asal di Tanah Melayu ni kan, tiba-tiba orang lain ambil alih awak punya pemerintahan. Apa perasaan awak masa tu sebagai Raja-Raja Melayu? Iwan, boleh tak jelaskan kepada cikgu? Boleh cikgu. Perasaan saya sungguh sedih, sungguh marah kerana kuasa saya telah dikacau cikgu. Kalau saya jadi raja lah cikgu. Betul, itulah apa yang berlaku. Mengapa Raja-Raja Melayu dan orang Melayu ini menentang Malayan Union? Sebab dengan adanya Malayan Union, Raja-Raja Melayu tidak mempunyai kuasa di negeri sendiri. Itulah tu dia punya faktor kepada penentangan, seterusnya menjadi rentetan kepada cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Setakat ni jelas tak untuk faktor yang kedua? Jelas cikgu? Jelas cikgu. Okey, baiklah. Baguslah kalau skor kamu orang jelas semua. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga. Ada siapa-siapa tak sudi baca? Hello. Saya cikgu. Okey, baiklah. Dipersilakan Iwan. Saya cikgu. Sokongan pentadbir British. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Terdapat pegawai tinggi British yang mendorong British untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya ialah termasuklah Sir Edward Gen, Malcolm McDonald, Sir Red Hornet, Gamans
80 new bird Wallet Bedard W. Linehan dan Theodore Adams. Sir Ed Hornet mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran perasaskan perlembagaan. Misalnya, memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Pada bulan Mei 1946, Sir Edward Jane bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya, pada 18 Julai 1946 di King House, Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Datuk Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. Pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil. Keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang diasaskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB melalui Perniagaan Atlantik. Okey, baiklah. Terima kasih Iwan. Jadinya di sini cikgu suka untuk mengatakan bahawa faktor yang ketiga ini merupakan juga rentetan daripada cadangan yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu dan juga UMNO pada masa itu untuk penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, dengan adanya cadangan tersebut telah mendapat sokongan daripada pihak pentadbir British. Oleh itu, mereka mengutamakan kepada keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi yang terdapat di Tanah Melayu. Hal ini kerana pihak British melihat bahawa sekiranya masyarakat di Tanah Melayu, terutama sekali daripada pihak Raja-Raja Melayu, menentang dengan adanya Malayan Union ni, keadaan di Tanah Melayu itu menjadi tidak aman. Seterusnya dia akan membawa impak kepada kemajuan ekonomi dan juga kestabilan ekonomi yang terdapat di Tanah Melayu. Hal ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang negatif kepada pihak British. Oleh itu mereka bersetuju untuk mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu melalui sebuah perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Setakat ni kamu orang faham tak? Faham cikgu? Faham, Cikgu? Okey, baiklah. Seterusnya nampaknya semua dah faham. Tak ada apa-apa soalan kah berkenaan dengan faktor penubuhan Tanah Melayu ni? Tiada, Cikgu. Setakat ni jelas cikgu. Okey, baiklah semua. Masih bersemangat ke ni? Semangat cikgu. Masing-masing. Okey. Semangat cikgu. Kita beralih kepada aktiviti kita lah. Seterusnya di sini cikgu minta kamu semua tengok soalan yang cikgu bagi dekat grup WhatsApp. Semua dah dapat tak soalan dia? Kalau tak dapat, Sudah Cikgu, dapat sudah. sudah. Okey, baiklah. Ya, Di sini cikgu turut bentangkan dia punya soalan. Di mana dia punya soalan adalah hasilkan sebuah ringkasan berkenaan dengan faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ringkasan ini hendaklah dihasilkan dalam bentuk kotak iting mengikut kreativiti masing-masing. Jadi, buat baik-baik ya, di sini markah 6. Semua ready tak tu? Jadi cikgu. Jadi, Boleh buat dalam bentuk Word. Okey tak? Dalam bentuk cikgu? Boleh? Boleh cikgu. Dan di sini cikgu suka juga mau tunjukkan contoh bagaimana kamu boleh buat dia untuk jadikan ringkasan. Semua nampak tak sini? Nampak cikgu? Sekadar contoh saja. Cikgu harap kamu boleh hasilkan kotak iting dengan lebih menarik lah berbanding dengan apa yang cikgu buat ni. Di sini diminta semua murid untuk buat tajuk. Tajuk besar dia di atas sekali iaitu Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Boleh tak? Lepas tu buat kotak ni, kotak ni, kotak ni. Kotak ni dia punya tu adalah faktor yang pertama di kotak yang pertama, faktor yang kedua di kotak yang kedua, faktor yang ketiga di kotak yang ketiga. Boleh tak? boleh Cikgu.
Boleh cikgu. Lepas itu isikan kamu punya ringkasan di dalam kotak yang di bawah macam ni. Cikgu bagi kamu semua masa 5 minit untuk siapkan. Tak pun kalau minta lebih masa 10 minit macam tu, okey tak? Boleh cikgu. Okey, baiklah. Nanti cikgu akan panggil seorang untuk bentangkan hasil dia punya kotak writing ni. Setakat ni faham? Faham cikgu. Okey. Seterusnya. Dah siap tak? Siap cikgu. Okey, baiklah. Erina, boleh tak bentangkan hasil ringkasan awak untuk faktor tu? Boleh cikgu, okey. Saya akan bentangkan. Okey, dipersilakan. Murid-murid lain sedia tau, nanti cikgu tanya soalan. Okey cikgu, ini merupakan apa nih? Saya punya writing. Cikgu minta dalam bentuk tree map kan? Okey, Ya. macam ni cikgu. Wow, betul-betul dia lukis kotak writing. Menarik Erina? Okey, baiklah. Boleh perbesarkan sikit? Boleh. Okey. Sekejap, kita tengok ya hasil yang kawan-kawan kamu buat. Pertama sekali, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Iwan, apa pandangan Iwan berkenaan dengan faktor yang pertama yang Erina buat ni? Ya cikgu. Baik cikgu. Apa sahaja cikgu tadi? Pandangan Iwan berkenaan dengan ringkasan pertama bagi faktor pertama yang Erina buat ni. Baiklah, pandangan saya berdasarkan faktor pertama yang dibuat oleh Arina ialah untuk ringkas dan padat dan mudah untuk difahami cikgu. Okey, setakat ni faham tak apa yang ringkasan Erina buat? Faham cikgu? Okey, seterusnya kita beralih kepada faktor yang kedua, ringkasan faktor yang kedua. Deka faham tak apa yang Erina cuba sampaikan? Paham cikgu? Okey, faham ya? Sri? Paham. Faham Sri ada- cikgu. Faham cikgu. Okey. Yang ni, lepas tu faktor yang ketiga, sokongan pentadbir British. Semua faham? Paham cikgu. Faham cikgu. Okey, terima kasih semua. Jadi sini overall cikgu mau komen sedikit berkenaan dengan kotak writing yang Erina hasilkan. Secara keseluruhannya, yang Erina ringkaskan adalah tepat dan sangat padat. Jadi di sini dia menunjukkan bahawa Erina memahamilah dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadinya di sini berkenaan dengan tugasan yang cikgu beri ni, saya minta semua kamu hantar kamu punya hasil ringkasan ni di dalam Google Drive yang cikgu dah bagi di dalam grup lah untuk cikgu buat semakan untuk kamu semua. Setakat ni faham? Faham Faham cikgu. cikgu? Cikgu minta hantar petang ni boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih semua. Jadi hari ini setakat ni lah kita punya pembelajaran berkenaan dengan faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Terima kasih semua. Jaga diri ya. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, baiklah kelas. Jadi kita sudah menghampiri ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa yang kita pelajari tadi adalah berkaitan dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan jawatan kuasa kerja dan yang sebagainya itu tadi. Tapi sebelum itu cikgu mau seorang dari kamu untuk buat rumusan secara keseluruhan yang menunjukkan kamu paham tentang apa yang sudah dipelajari sebentar tadi. Iwan, boleh Baik bagi cikgu. rumusan? Baik cikgu, rumusan yang saya dapat daripada pembelajaran itu tadi ialah kita tahu bahawa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
1948 sangat penting bagi rakyat Melayu dan juga raja-raja Melayu kerana penubuhan persekutuan tanah Melayu sangat penting bagi mengekalkan kedaulatan raja-raja Melayu dan juga orang hak istimewa orang Melayu dan juga kaum-kaum yang lain. Walaupun mendapat beberapa penentangan daripada golongan radikal Melayu nasionalis, tetapi penubuhan persekutuan tanah Melayu 1948 tetap juga diadakan, tetap juga dijalankan. Dan faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu juga sangat juga mempengaruhi kenapa wujudnya kenapa berlakunya penubuhan persekutuan tanah Melayu 1948 demi menjaga kedaulatan dan juga kestabilan ekonomi orang Melayu, raja-raja dan juga golongan-golongan tertentu seperti golongan kerajaan British yang berada di tanah Melayu. Dan itu saja yang boleh saya simpulkan melalui pembelajaran pada hari ini. Itu saja cikgu. Oke, terima kasih Iwan. Rumusan yang sangat padat dan ringkas dan boleh diterima. Untuk rekan-rekan lain pula, cikgu mau pendapat dari kamu tapi dengan merespon tentang apa yang kita sudah belajar tadi, yaitu berkaitan dengan faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu dan latar belakang penubuhan persekutuan Melayu serta kepentingan mempertahankan kedaulatan negara kita. Cikgu tahu kamu boleh respon satu-satu, tapi sekiranya kamu sudah paham tentang apa yang kita pelajari sebentar tadi, cuma respon dengan mengangkat bendera. Sekiranya kamu betul-betul paham apa yang kita pelajari tadi itu, angkat bendera warna hijau. Dan jika kamu masih kurang paham, tolong angkat bendera oranye ataupun jingga. Dan kalau kamu langsung tidak paham, tolong angkat bendera merah sekarang. Oke, baiklah, rata-rata daripada kamu mengangkat bendera hijau yang menunjukkan semua sudah paham. Tapi untuk aktivitas seterusnya, cikgu mau juga semua memberi respon tentang rumusan yang dipelajari daripada pembelajaran tadi dengan menghantar jawaban kamu dalam link Google Form yang akan diedarkan dalam grup WhatsApp nanti, grup WhatsApp kelas kita. Jadi sekiranya tidak lagi persoalan, kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa daripada saudara Iwan. Baik cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inal insana fil hus illa allazina amanu wa aminus salihah wa tawassaw bihi wa tawassaw bis-sabr. Amin. Terima kasih cikgu. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Iwan. Terima kasih cikgu. Dan Terima kasih cikgu. sampai jumpa Terima kasih, lagi. cikgu. Ya, terima kasih semua. Bye bye cikgu. Bye bye.